Tajuk utama soal kuasa sultan, kertas siasatan terhadap kenyataan Karpal Singh mula di Jaya Diraja Siasat isu video Lingam mahu laporan siasatan didedah kepada umum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dengan 9 laporan polis setakat ini, kertas siasatan mula dibuka berhubung kenyataan Karpal Singh mempersoal bidang kuasa Sultan Perak berkaitan isu pertukaran pengarah Jaid Datuk Jamri Suri. Dan esok, pengerusi DAP itu akan memberi keterangan kepada polis di Pulau Pinang. Ketua Polis Sentul ACP Ahmad Sofian Mat Yassin berkata 2 daripada laporan itu dibuat di Sentul, 2 lagi di Brickfields, serta masing-masing 1 di Dangwangi, Tapah, Port Dickson, Muar dan Pulau Pinang. Beliau berkata semua laporan itu disalurkan kepada IPD Sentul kerana kenyataan Karpal adalah dalam bidang kawasan Polis Sentul. Polis juga akan meneliti semua laporan dan jika perlu, tindakan akan diambil mengikut undang-undang sesuai. Sementara itu, petang tadi Polis Sentul mengambil keterangan juru kamera Divisyen Berita dan Ehwal Semasa TV3 Rahman Kusaini berhubung kenyataan Karpal di lobi Parlimen 5 Mei lalu. MBM membuat laporan polis di Balai Polis Sentul jam 11.44 pagi tadi. Setiausaha Agungnya Tajuddin Ahmad yang ditemui berkata, paling wajar dan bermaruah adalah kapal meminta ampun dan maaf daripada Sultan Perak. Katanya sikap keterbukaan kerajaan tidak perlu diuji dengan kenyataan yang mendatangkan kesan memudaratkan. MBM yang disertai belia berbilang kaum turut menolak cubaan untuk mengheret institusi raja dalam menyatakan pendirian politik bersifat peribadi. MBM rasa ini tindakan yang tidak wajar kepada semua belia di seluruh negara. Dan MBM berasa kesal dan MBM berasa malu di atas tindakan seorang yang lebih faham kepada kedaulatan dan perlembagaan Malaysia. Dan pada sidang media di pejabatnya di Jalan Pudu petang tadi, kapal masih berdegil mempertahankan kenyataannya sambil memberi amaran berikut. Minister. The Prime Minister should have taken legal advice from the Attorney General Tan Sri Abdul Ghani Patel. It should be Abdul Ghani Patel. Please, there's a mistake there. Before publicly attacking me for questioning the prerogative of the Sultan of Sultan Raja Azlan Shah as head of the religion in Perak, when I did not do so. I warned the Prime Minister that I will not hesitate to take legal action against him and his deputy Dato' Sri Najib Tun Razak if they persist in making defamatory remarks against me. Laporan inkuiri klip video Lingam yang menyaksikan lebih 1,000 keterangan dicatatkan daripada 21 saksi hari ini diserahkan kepada Yang di-Pertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin. 4 jilid laporan yang semuanya mengandungi 186 muka surat diserahkan oleh Tan Sri Haidar Mohamad Noor di Istana Negara dan selaku pengerusi Suruhanjaya Diraja Siasatan, Tan Sri Haidar mempunyai pendapat berikut. Laporan patut didedahkan kepada umum. Selama 17 hari bermula 14 Januari lalu, Suruhanjaya Diraja yang turut dianggotai 4 panel bersidang bagi mengenal pasti kesahihan klip video dan pengecaman lelaki dalam klip itu. Antara yang dipanggil sebagai saksi, Datuk VK Lingam, bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan 3 bekas Ketua Hakim Negara. Turut dipanggil perakam video klip terbabit Kuo Benloh yang kini Ahli Parlimen Kelana Jaya. Tan Sri Haidar yang juga bekas Hakim Besar Malaya ketika dihubungi mengesahkan penyerahan laporan itu. Beliau berpuas hati dengan penemuan yang diperoleh daripada inkuiri bagi menyiasat klip video 14 minit yang menunjukkan imej seorang peguam sedang berbual menerusi telefon mengenai pelantikan hakim. Tetapi Suruhanjaya katanya tidak boleh mendedahkan isi kandungan laporan itu termasuk 4 cadangan yang dikemukakan. Secara peribadi, saya berpendapat laporan komisen ini perlu didedahkan atau made available to the public oleh sebab komisen itu telah ditubuhkan, ada satu komisen secara publik. Tetapi ini pandangan saya lah. Tetapi itu pulang kepada kerajaan untuk menimbang sama ada
perlu atau tidak di laporan itu dibuat publik. Berkuat kuasa 12 Mei ini, Jemaah Menteri memutuskan harga siling besi keluli di pasaran tempatan dimansuhkan. Dengan pemansuhan itu, kontraktor bagi projek konvensional kerajaan boleh memohon mendapatkan perubahan harga kontrak berdasarkan harga pasaran keluli. Perdana Menteri dalam satu kenyataan berkata Jemaah Menteri juga memutuskan pengimport besi keluli akan dikecualikan daripada memperolehi lesen import dan membayar duty import. Manakala pengusaha besi keluli akan dibenarkan mengeksport hasil keluaran mereka. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi berkata usaha liberalisasi ini selaras dengan hasrat kerajaan memastikan pembangunan negara berjalan lancar, di samping memastikan pasaran bagi produk besi keluli lebih telus dan efisien. Di Pulau Pinang, polis menembak mati 2 warga negara Indonesia yang dipercayai terbabit dalam kebanyakan kes samun pelanggan bank. Kejadian berlaku di Plaza Tol Kubang Semang di Lebuh Raya Express Butterworth Kulim jam 1 petang tadi. Pemangku Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Salih Mat Rashid berkata, kedua-duanya adalah ahli geng Palembang yang menyamun orang awam yang keluar dari bank membawa wang tunai yang banyak. Berumur dalam lingkungan lewat 30-an, mereka dikehendaki sejak setahun lalu. Tengah hari tadi, satu pasukan khas Ibu Pejabat Polis Pulau Pinang mengesan mereka di Padang Serai dan mengekori mereka hingga Plaza Tol Kubang Semang. Mereka telah melepaskan tembakan terhadap pasukan polis yang membuat pemerhatian dan juga membuat operasi khas ini. Oleh demikian, pihak pasukan polis telah melepaskan tembakan balas dan menyebabkan kedua-dua suspek ini mati di dalam kereta yang tengok tadi. Kedua-duanya mati di tempat kejadian. Namun 2 lagi rakan mereka yang mengekori di belakang dengan menaiki motosikal sempat meloloskan diri dan sedang diburu. Semua anggota polis terbabit dalam operasi ini selamat. Dengan tumpasnya penjenayah ini, polis percaya beberapa kes samun pelanggan bank berjaya diselesaikan. Di Bukit Mertajam pula, kegiatan kumpulan mencuri kabel elektrik milik TNB bernilai RM30,000 terbongkar. Ia hasil penahanan 4 lelaki termasuk 2 warga asing. 3 daripada mereka dicekup apabila polis menahan lori sarat dengan muatan kabel di kawasan Auto City Juru 2 hari lalu. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah, ACP Dr. Muhammad Shah Husin Shah berkata, tangkapan itu disusuli dengan satu lagi serbuan di Bukit Mertajam. Serbuan di sebuah stor membawa kepada penahanan seorang lagi suspek. Antara barang curi yang dirampas ialah 16 gulung leader kabel, 7 gulung FCP dan 4 longgok kulit kabel. Suspek ditahan berumur 25 hingga 50 tahun direman sehingga esok. Polis juga menyiasat jika suspek turut terbabit dengan kes kecurian yang berleluasa di Bukit Mertajam baru-baru ini. Lazimnya yang dihadapi masalah pelajar ponting. Di Ipoh, seorang guru Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Perak Sanggita pula dilaporkan ponting sudah 34 hari sejak Februari lalu. Untuk rekod, guru ini sudah 15 tahun mengajar di beberapa sekolah. Aduan mengenai masalah guru berusia 42 tahun itu diterima Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Senator T. Murugiah di Parlimen semalam. Beliau merujuk kepada Kementerian Pelajaran yang memintanya menyiasat. Murugiah kemudian membuat lawatan mengejut ke sekolah terbabit siang tadi dan mendapati guru sama juga tidak hadir hari ini tanpa alasan. Rekod sekolah menunjukkan guru terbabit tidak hadir bekerja tanpa sebab 24 hari, 6 hari cuti sakit swasta, cuti rehat 3 hari dan cuti sakit kerajaan 1 hari sejak Februari lalu. Lazimnya guru ini hanya menghantar SMS memberitahunya cuti sakit. Tindakan itu didakwa menjejaskan pembelajaran pelajar sekolah terbabit. Menurut Murugiah, guru itu baru ditukarkan ke sekolah ini Januari lalu setelah menghadapi masalah sama di sekolah lain. Jika sekiranya didapati perkara ini benar, maka tindakan tata tertib akan diambil terhadap guru berkaitan dan termasuk mungkin diberhentikan daripada menjadi guru. Pengerusi PIBG sekolah R. Krishna berkata, aduan telah diajukan kepada Jabatan Pelajaran yang mahu guru lain dihantar ke sekolah ini.
Jika tidak, ia hanya menjejaskan pembelajaran murid. Ibu bapa yang menyedari masalah sama menyokong penuh tuntutan ini. Saya dapati guru tersebut tidak hadir banyak masa dalam sekolah ini. Ini mengakibatkan anak saya ni ketinggalan dalam pelajaran. Sekolah jenis kebangsaan Tamil di Bandaraya Ipoh ini diwujudkan pada tahun 1934, mempunyai 13 guru dan 194 pelajar. Cedera di bahagian paru-paru dan retak tulang pinggul, pengurus bank didakwa dibelasah polis. Isnin lalu, detik mengejutkan bagi seorang pengurus bank di Batu Pahat, Johor. Dia mendakwa diserbu anggota polis berpakaian preman dan bersenjata pistol. Padahal dia cedera di paru-paru dan retak tulang pinggul, lebih parah apabila menyedari dirinya bukan suspek yang diburu. Abdul Razak Abdul Samad, 34 tahun mendakwa jam 4 petang 5 Mei lalu di rumahnya di Taman Pasifik Selatan Batu Pahat dimasuki sekumpulan anggota polis. Dah diacu senjata semua. Senjata yang jenis laser macam tu. Dan so saya menyekap pijak belakang badan saya dengan kepala terus garilah. Namun setelah beberapa ketika dia dimaklumkan polis tersilap. Daripada IPK D9 lah dia kata. Okey, dia beritahu dia ada operasi besar, kes besar melibatkan penculikan dan senjata api. Tapi dia tersilap suspek lah dia cakap. Dia kemudiannya mendapatkan rawatan di Hospital Batu Pahat dan diberi cuti sakit selama seminggu. Satu laporan polis turut dibuat di Balai Polis Batu Pahat. Abdul Razak kesal dengan tindakan polis yang membuat serbuan tanpa penelitian kerana membahayakan keselamatan orang awam yang tidak bersalah. Susulan kes ini, Polis Johor menubuhkan satu jawatan kuasa khas menyiasat laporan mangsa. Berikut pula kekesalan anak kepada seorang pesara syarikat padi beras nasional Bernas. Hutang tertunggak Bernas lebih RM700,000 kepada Institut Jantung Negara didakwa menyebabkan ibunya gagal mendapatkan rawatan di IJN. Dalam emailnya, pengadu mendakwa ibunya telah dirujuk kepada IJN pada 2002. Pada tahun sama, ibunya menjalani rawatan angioplasti dan bayaran dibuat menggunakan kad pencen arwah bapanya. Sejak itu, pemeriksaan susulan antara 3 dan 6 bulan dilakukan menggunakan kad pencen sama. Namun pada 2003, surat IJN diterima memaklumkan rawatan ibunya perlu dibayar secara tunai. Ini kerana hutang tertunggak yang gagal dilangsai Bernas. Sekaligus meresahkan pengadu kerana kos rawatan tidak mampu ditanggung keluarganya. Bernas ketika ditemui tidak pula beri sebarang ulasan rasmi. Namun difahamkan selain Bernas, masalah serupa turut dialami Fekra dan Uda. Puncanya kerana penswastaan IJN pada 2002 yang menyaksikan agensi terbabit perlu melangsaikan bil masing-masing. Mesyuarat terbaru oleh Kementerian Keuangan juga tidak membuat keputusan bagaimana hutang itu akan dilunaskan. Detik Niaga ini dibawakan khas oleh Bank Rakyat, bank pilihan anda. Pro 2 hari ini melancarkan model terbarunya Nautica 4WD. Pelancaran dilakukan pengurusi Pro 2 Tan Sri Asmat Kamaluddin. Dengan pelancaran itu, Pro 2 mensasarkan jualan sehingga 200 unit Nautica sebulan. Pro 2 Nautica mula dijual esok pada harga RM89,900. Dikeluarkan dalam 2 warna, Nautica adalah kenderaan pacuan 4 roda dengan transmisi automatik. Dilengkapkan dengan enjin berkuasa 1.5 liter. Menurut pengarah urusan Pro 2, Nautica dipasarkan sebagai satu kenderaan alternatif bagi mereka yang mahu beralih dari kereta sedan biasa kepada pacuan 4 roda. Ditanya adakah kenaikan harga minyak akan memberi kesan kepada jualannya, beliau berkata tidak. Sebaliknya, kenaikan harga minyak yang tinggi akan menggalak pengguna untuk beralih ke kereta kompak yang lebih murah dan ekonomik. Harga minyak mentah global dijangka turun kepada paras antara $100 dan $110 setung menjelang separuh kedua tahun ini.
Ketua Ekonomi Kumpulan RAM Holdings Berhad, Dr. Yeh Kim Leng berkata, ia berikutan penurunan dalam permintaan terutamanya dari Amerika Syarikat dan ekonomi membangun India dan China. Yeah, we see a slowdown in the US economy as bringing down the demand for oil, as well as the impact of a slowing US economy on the rest of the world. And based on the moderation in growth in the large emerging economies like China and India, I think the demand for oil also would likely moderate, and as a result, this will moderate the price increase for crude oil. Beliau juga berpendapat harga komoditi itu tidak akan mencecah paras $200 setung dalam tempoh 2 tahun seperti yang disasarkan Goldman Sachs baru-baru ini. Harga minyak mentah kekal pada paras $124 setung hari ini. Time.com Berhad tidak yakin mencapai sasaran awalnya untuk kembali mencatat keuntungan menjelang 2009. Menurut pengerusinya, Datuk Wan Muhammad Wan Ibrahim, disebabkan kos susut nilai aset tinggi. I'll be honest about it. We are talking about profit. We don't see the profit at the end of this year. 2009, I think, because the high depreciation will still be there. Maybe maybe not in the future, if our business grows in the manner that we expect it to be, then maybe in 2010 that will be the year that we should look forward positively. Ke arah itu, Time.com memperuntukkan RM200 juta bagi membangunkan operasi teknologi berasaskan protokol internet. Perkhidmatan itu dijangka dilancarkan suku ketiga tahun ini. Syarikat alat ganti motosikal Samata Industries sedang membina sebuah kilang pengeluaran alat ganti motosikal bernilai RM28 juta di Pasir Gudang, Johor. Pengarah urusannya Megat Razman Megat Khairuddin berkata, kilang yang dibina di kawasan seluas 0.92 hektar itu dibangunkan dalam 5 fasa. Fasa pertama projek itu telah pun siap. Dijadual siap sepenuhnya akhir tahun ini, kilang bakal menjadi gudang penyimpanan alat ganti motosikal terbesar di dunia. Beliau ditemui di perasmian kursus tekno usahawan pengurusan bengkel motosikal Mosvac di Terengganu. Setakat ini, Mosvac menghasilkan 575 bengkel motosikal Bumiputra seluruh negara. Sasaran kini melahirkan 3,000 bengkel serupa di seluruh negara. Dulu, masalah orang kaum Bumiputra ni, dia susah dapat barang. Dan nombor dua, dia dapat barang dengan harga yang sangat tinggi. Jadi dengan ada kemasukan daripada Mosvac dan mana pengusaha-pengusaha Bumiputra dapat secara direct, dia dapat mengatasi masalah itu. Jelasnya di Terengganu sahaja, Samata mensasarkan 200 bengkel menjelang tahun depan. Ikut program Samata ni, semata-mata nak meningkatkan perniagaan bengkel motor lah. Sebagai usahawan kecil ke, nak menambah lagi modal kita. Sebab tu saya berminat mari kursus pada hari ini, supaya negeri Terengganu kita ni biar ramai wanita cebur dalam bidang bengkel ni. Saya sekarang ni, saya usaha jual alat-alat bengkel lah, motor tu. Bengkel di Kuala Terengganu siang tadi mendapat sambutan 380 anak Terengganu terdiri pengusaha atau pekerja bengkel. 3 pihak yang berkaitan akan duduk semeja minggu depan bagi mencari jalan keluar terhadap isu penghadang di persimpangan Mahkota Ceras. Ia membabitkan kerajaan negeri, kerajaan persekutuan dan pemegang konsesi lebuh raya Ceras Kajang Grand Saga Sdn Bhd. Menteri Besar Selangor siang tadi menerima memorandum daripada penduduk Bandar Mahkota Ceras. Diserahkan pengerusi jawatan kuasa buka jalan Bandar Mahkota Ceras, Tan Bun Wah. Kandungannya menuntut Tan Sri Abdul Khalil Ibrahim menyelesaikan isu jalan keluar masuk utama Bandar Mahkota Ceras dengan segera. Turut dinyatakan rasa tidak puas hati terhadap Grand Saga yang membina penghadang itu. Isu penghadang ini sampai ke kemuncaknya apabila kerja memasangnya oleh Grand Saga dibantah penduduk sehingga memaksa polis dipanggil ke lokasi. Grand Saga mendakwa mendapat lampu hijau daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM. Namun Exco Selangor Roni Liu mendakwa ia terletak atas tanah kerajaan negeri
sekaligus penghadang berhak dimusnahkan. LLM bagaimanapun mengesahkan tanah rizab penghadang milik Kerajaan Persekutuan dan bukannya Kerajaan Selangor. Dan yang ada kuasa membuka penghadang ialah Menteri Kerja Raya. Satu lagi janji mereka yang baru memerintah Selangor dikatakan gagal dipenuhi. Jika minggu lalu oleh kerajaan negeri berhubung janji pengurangan 20% cukai pintu ketika pilihan raya, kali ini oleh Adun Taman Medan yang didakwa seorang penduduk gagal menunaikan janji membantunya selepas kediamannya terbakar 17 Mac lalu. Rumah yang musnah sudah didiami M. Sivakumar sejak 9 tahun lalu. Dan antara yang tampil menjanjikan bantuan dakwa Sivakumar, Adun Taman Medan Haniza Muhammad Talha. Yang menjadi persoalan, apa sudah jadi dengan janji itu? Sehingga kini sudah 53 hari berlalu, sedangkan Sivakumar terus menetap di Dewan Serbaguna Petaling Jaya bersama isteri serta 3 anak yang masih bersekolah. Kita bukan bujang, kita mau duduk sini. Kita anak semua ada mau pergi sekolah. Berapa lama kita mau duduk sini? Justru dia mengharap agar pihak berwajib tampil memberi penjelasan. At least you mau kasih tahu kita macam mana ini hal dalam proses ke apa. Langsung tak kasih tahu apa-apa buat tak tahu juga duduk sana. Kita bukan undi untuk duduk. Kita undi untuk pertolongan kita. You mestilah mau jumpa kita kasih tahu macam mana hal ini. Saya minta tolong dari barisan dan MIC juga lah. Saya mau ini macam. Kalau ini adilan sekarang memberi tolong saya pun saya memang sudah tak mau lah. Khasiatnya bukan rahsia lagi. Buah tunjuk langit boleh ubati penyakit kronik. Kerajaan akan mengumumkan Isnin ini langkah-langkah yang akan diambil bagi menangani inflasi berkaitan kenaikan harga barangan terutamanya isu beras. Pagi tadi, Jawatankuasa Kabinet mengenai inflasi membentangkan langkah dan cadangan yang perlu diambil berhubung perkara itu kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Dan petang tadi, perkara itu dimaklumkan kepada Majlis Tertinggi UMNO. Pada hari Isnin yang akan datang, apabila Jawatankuasa inflasi bermesyuarat, maka semuanya itu akan disahkan atas arahan Kabinet, dan lepas mesyuarat itu satu kenyataan yang akan dikeluarkan khusus yang berkaitan dengan beras. Pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat khas MT UMNO, Datuk Seri Abdullah ditanya berhubung pendapat Tan Sri Haidar yang laporan inkuiri Lingam patut didedahkan kepada umum. Biarlah saya tengok dulu dalam tu apa dia punya cakap. Ini belum tengok lagi pun Yusof buat keputusan ke mana. So it would depend on the contents of the thing whether it's made public or not. I want to see what is in the content or what is being said, and then we will decide lah. Dia akan dibincangkan bagi masyarakat kabinet akan datang. Saya tak sebut tentang hal perbincangan. Dan berikut kenyataan Perdana Menteri berhubung kes kapal Seng yang kini menyaksikan kertas siasatan terhadap ahli Parlimen Bukit Gelugur itu sudah dibuka polis. Ya, tindakan ni tindakan ini serahkan kepada Pegawai Negara, Pegawai Attorney General, dan jika ikut pandangannya boleh dibawa, kes itu boleh dibawa ke mahkamah, maka harapan saya ialah dia bertindak dengan cepat. Kerana ini adalah isu yang tentu banyak orang minati untuk nak mengetahui apakah hukumnya berkaitan dengan perkara ini. Perdana Menteri yang ditanya sama ada akan menggunakan akta ISA ke atas kapal Seng bagaimanapun menolak kemungkinan itu. Bukan kegiatan melebar dan mendalamkan Sungai Klang yang dibantah, tetapi yang merimaskan penduduk kampung Sungai Baru Batu 13 Puchong apabila kesan alam sekitarnya mula dirasai mereka. Sudah 2 tahun kerja melebar dan mendalamkan Sungai Kelang ini dilakukan. Yang meneruskannya Jabatan Pengairan dan Saliran Selangor. Kini kesan sampingannya sudah tidak tertanggung lagi oleh penduduk. Keadaan parit awam ini antara bukti. Ia akibat pelepasan air sisa mencuci pasir oleh kontraktor dilantik JPS ke parit awam berhampiran Sungai Kelang.
Tindakan pemandu lori menggunakan tanah milik persendirian sebagai laluan ke tebing Sungai Kelang turut menimbulkan kemarahan. Saya tak puas hatinya dengan itulah keadaan pasir macam ni, lori banyak laju-laju, abuk satu daripadanya. Lepas tu dia nak ambil pasir tempat kawasan saya, suka-suka dia, tak bercakap, tak minta izin apa semua. Macam tu je lah sekarang yang saya tak puas hatinya. Kalau dia minta kebenaran apa semua, kita mungkin boleh pertimbangkan. Tapi tak ada minta kebenaran pun. Satu daripadanya dia suka-suka, dia parking tempat saya apa semua. Tak ada bercakap apa. Itu yang saya tak suka hati. Macam lori-lori tu memanglah takut budak-budak kan. Sebab terlalu sibuk sangat. So tak adalah kejadian apa-apa ke? Masa ni tak adalah kan. Tapi kan budak-budak tu kan. Reaksi Jabatan Alam Sekitar Selangor, kegiatan mencuci pasir bukan skop penguatkuasaan JAS. Lantas, aduan dirujuk kepada Lembaga Urusan Air Selangor, LUAS. Dalam maklum balas sistem khidmat pesanan ringkas, LUAS juga memaklumkan ia bukan bidang kuasanya. Anehnya, Enakmen 99 peruntukan kuasa negeri memberi kuasa kepada LUAS bertindak terhadap pelepasan air tercemar. Khasiatnya bukan rahsia lagi, namun tidak banyak pendedahan yang diberikan. Buah tunjuk langit tidak hanya membantu kecergasan dan memulihkan sistem peredaran darah, malah berupaya mengubati penyakit kronik. Diabetes dan gout antara yang mampu ditangani sekiranya mengamalkan pengambilan tunjuk langit, dan ia antara produk kesihatan yang dipamerkan di pameran produk dan makanan halal MIHAS. Berasal dari pokok mahagani dalam kumpulan balak, buah tunjuk langit kaya dengan pelbagai khasiat. Kelebihannya tidak diragui berdasarkan kentian pokok itu dan kedalaman akarnya. Dia punya root dia, akar dia akan turun sehingga 200 kaki ke bawah. So you just imagine 200 kaki ke bawah, dia mendapat mineral-mineral yang tidak dapat dikecapi oleh pokok-pokok biasa. Jadi dia punya extract on mineral very strong. Dengan nama saintifik Suitena Marcopile, ia mula mendapat perhatian melalui penyelidikan bioteknologi. Menurut kajian, bijinya kaya dengan kandungan herba semula jadi, termasuk protein, zat besi, asid folik, fiber diet, potasium dan magnesium. Jika diamalkan, ia mampu menyah toksid dari dalam badan selain mengekalkan fungsi dan ketahanan organ dalaman. Dia akan menolong untuk melawan apa-apa jenis kuman-kuman yang masuk ke dalam badan. Dan last sekali, darah merah akan keluar dengan baik, yang lebih cergas, yang akan membawa oksigen, yang membawa tenaga dan haba ke seluruh badan kita dan menjadikan badan kita sihat dan kuat. 3 elemen lain yang terkandung dalam buah tunjuk langit ialah flavonoids atau tungkat ali. Dalam erti kata lain, khasiat tungkat ali turut di bawah buah ini yang membantu merangsang pembukaan pembuluh darah. Elemen kedua, saponins yang membantu melancarkan aliran darah ke seluruh badan. Dan beta-alkaloid yang membantu membantutkan virus dan bakteria di dalam darah. Berminat mendapatkannya boleh menghubungi talian tertera. Angka yang ada terdapat 42,000 graduan menganggur di seluruh negara. Namun jika semua graduan berkenaan mengambil kira paparan berikut, pasti hidup mereka akan berubah. Mengusahakan tanaman cendawan, walaupun bukan glamour, namun hasil bulanannya boleh mencecah RM15,000. Dalam usia 26 tahun, siswazah lepasan diploma perniagaan UPM, Nur Sanusi Mahmud, mengusahakan industri cendawan jenis tiram kelabu. Perusahaan cendawan ini diusahakan di belakang rumahnya di Kampung Telaga Papan, Semarak, Pasir Putih, Kelantan. Bermodalkan RM50,000, dia memulakan perniagaan dengan 2 bangsal di bawah fasa pertama setelah tamat pengajian. 2 bangsal itu mampu mengeluarkan hasil 60 tan metrik buat permulaan dengan pendapatan RM150,000 setahun. Nur Sanusi turut mengembangkan perusahaan dengan menjual pula benih cendawan jenis tiram kelabu berkualiti tinggi dibawa dari Thailand secara komersial. 40,000 benih cendawan yang siap diproses dapat dijual sebulan. Perusahaannya ini turut mendapat bantuan Jabatan Pertanian dan pihak MARA. Kalau dahulu keputusannya untuk menjadi petani dicemuh kawan-kawan, kini kejayaannya sering dijadikan contoh kepada siswazah lain. Cemuhan daripada rakan-rakan itu memang ramailah.
untuk pick up mula-mula tu. Maknanya hang mari nasihat kita suruh berhenti daripada buat cendawan ni. Suruh masuk kerja kerajaan lah. Tapi saya sabar lagi setakat tu lah. Sampai ke hari ni. Setakat ini cendawannya hanya dipasarkan di Kelantan dan Terengganu. Dia bercadang memasarkannya ke negeri-negeri lain apabila bekalan mencukupi selain mengeksport ke Singapura dan Thailand. Mereka yang berminat mengikuti kursus menanam cendawan juga boleh berbuat demikian dengan bayaran RM1,500 bagi tempoh 3 bulan. Nantikan selepas ini. Ditembak mati selepas menyamun 2 lelaki. Enggan terima pekerja bantuan asing, kaki tangan awam Myanmar terpaksa turun padang. Laporan luar negara, ketika mangsa Taufan Nargis mengharapkan ketibaan bantuan makanan dan ubat-ubatan, junta tentera negara itu pula bersikap sebaliknya. Bantuan sangat-sangat dialu-alukan tetapi pekerja bantuan asing tidak diperlukan. Tindakan itu dikecam PBB yang menyifatkan keengganan Yangon membenarkan kemasukan pekerja bantuan asing belum pernah berlaku dalam sejarah usaha kemanusiaan dunia. PBB memberikan reaksi ini selepas sebuah dari 4 pesawatnya yang membawa pasukan mencari dan menyelamat dan media diarahkan meninggalkan Yangon semalam. Selain itu, 10 permohonan visa program makanan sedunia untuk pekerja bantuannya juga tidak dilayan. Setiausaha Agung PBB Ban Ki-moon menggesa junta tentera supaya membenarkan kemasukan semua pekerja bantuan. Selain mempercepat dan mengecualikan, pekerja bantuan PBB memohon visa agar bantuan segera dapat disalurkan. Keengganan junta tentera Myanmar menerima pekerja bantuan menyebabkan kaki tangan kerajaan turun padang. Berpakaian serba jingga, mereka membersihkan jalan raya di sekitar Yangon hampir seminggu selepas Nargis mengganas. Sami turut bergotong royong memotong pokok yang tumbang. Sementara itu, rakyat mengerumuni tangki air untuk mendapatkan keperluan asas itu. Air bersih kini amat diperlukan untuk mengelak berlakunya wabak yang membawa maut. Sehingga kini sekurang-kurangnya 62,000 orang dikhawatiri terkorban atau hilang akibat Nargis. Suara Demokratik Burma menyiarkan visual baru mayat-mayat mangsa taufan itu. Menurut stesen televisyen pro-demokrasi yang beribu pejabat di Oslo, Norway, visual dirakamkan 3 hari lepas. Rakaman dibuat di Kuchangon dalam daerah Yangon. Kelihatan mayat terapung dalam takungan air dan terbaring di kawasan padang dalam keadaan menyayat hati. Pergerakan Hezbollah dan sekutunya kini menguasai separuh daripada Beirut selepas bertempur dengan kumpulan bersenjata pro-kerajaan sejak 3 hari lalu meragut 11 nyawa. Kumpulan pro-kerajaan kini masih bertahan di Tariq Al-Jadidi dan sedang berunding dengan Hezbollah untuk meletakkan senjata. Arab Saudi yang menyokong kuat kerajaan Lubnan meminta mesyuarat tergempar Liga Arab bagi membincangkan ketegangan terbaru di antara puak Syiah dan Sunnah Lubnan itu. Pertempuran tercetus petang semalam selepas pemimpin Hezbollah Hassan Nasrallah menuduh kerajaan bertindak mengisytiharkan perang ke atas pergerakan itu. Nasrallah memberi amaran agar tiada sebarang cubaan dilakukan bagi melucutkan senjata Hezbollah kerana ia akan bertindak balas. Kenyataan Nasrallah itu memaksa Saad Hariri muncul di kaca televisyen meminta Nasrallah cuba meredakan ketegangan yang timbul. Hariri mengusulkan rundingan kompromi membabitkan tentera, institusi yang dihormati di negara itu. Bunyi tembakan dan letupan terus menguasai sektor barat Beirut dengan majoriti penduduk Islam. Puluhan kenderaan dan premis kedai mengalami kerosakan akibat pertempuran. Ketegangan memaksa lapangan terbang antarabangsa Lubnan ditutup masuk hari ketiga, begitu juga lebuh raya utama. Perdana Menteri Israel Ehud Olmert didesak meletak jawatan serta-merta berikutan dakwaan baru iaitu menerima rasuah bernilai ratusan ribu dolar daripada seorang rakyat Amerika. Desakan dibuat parti pembangkang Likud dan parti buruh yang turut membentuk kerajaan campuran Olmert.
Dalam ucapannya ke seluruh negara, Olmert berjanji akan meletak jawatan sekiranya didakwa menerima rasuah daripada seorang ahli perniagaan Yahudi berkerakyatan Amerika, Morris Talansky, sebelum menjadi Perdana Menteri. Menurut Olmert, wang yang diterima daripada Talansky digunakan untuk kempen pemilihan pengerusi Parti Likud dan menanggung hutang kempen. Talansky memberitahu stesen televisyen Channel 2 dia bingung dengan siasatan polis berhubung pemberian wang terbabit dan tidak mengaku melakukan sebarang kesalahan. Peguam Talansky, Jack Chen, menolak sebarang temu ramah dengan anak guamnya dan enggan mengulas lanjut. Siasatan polis ini adalah yang kelima sejak Olmert dilantik sebagai Perdana Menteri pada 2006. Sukan, ikuti apa yang terbaru pada skuash terbuka British. Segmen khas menjelang badminton Piala Thomas. Di mana peluang pasukan negara dibanding kejayaan skuad terdahulu? Nantikan sukan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jangan perkecil peluang Malaysia. Misi merampas kembali Piala Thomas bukan impian kosong buat skuad badminton negara. Setidak-tidaknya, teori di atas kertas tetap menunjukkan Malaysia masih tergolong dalam 4 pasukan lelaki terbaik dalam dunia badminton. Dan tradisinya berterusan, China dan Indonesia dilihat sebagai halangan utama. Ikuti fokus Piala Thomas menjelang kejohanan berprestij yang bermula di Jakarta Ahad ini. Di Stadium Negara 16 tahun lalu, Malaysia kembali megah menjulang Piala Thomas. Piala Thomas bukan sekadar sukan. Tradisinya sinonim dengan rakyat Malaysia. Justru malam 1992 itu penuh emosi mencetus bibit perpaduan yang tak mudah dilupakan. Semacam ada warisan dalam kancah Piala Thomas. Dirintis oleh Wong Peng Sun, Teh Kiew San, Eddie Chung dan rakan-rakan ketika menjuarai 3 edisi pertama kejohanan. Bagaimana peluang kali ini? Piala Thomas yang ke-12, Indonesia menjadi tuan rumah. So kalau mereka pernah kalahkan dulu, tidak ada sebab kalau kali ini mereka tak boleh mengalahkan dia. Jadi chances tu, peluang tu ada pada kita. Kalau kita memang mau menang, ini chance lah kita lah. Kita jangan pergi dengan pressure, tapi kita pergi dengan suatu motivasi, semangat untuk menjadi yang terbaik lah. Peringkat separuh akhir matlamat minima untuk skuad Malaysia sebelum layak menguji kejagoan China dalam misi merampas kembali Piala Thomas. Tidak dinafikan, China ibarat pasukan 5 bintang, pilihan utama yang memburu kejuaraan ketiga berturut-turut. Kekuatan seimbang dalam perseorangan diketuai pemain nombor 1 dunia Lin Dan serta beregu berpengalaman Fu Haifeng dan Cai Yun. Bakat badminton lahir berterusan daripada negara yang mempunyai 1.2 bilion penduduk. Jika pemainnya mempamer keupayaan sebenar, tembok China pasti sukar dirobohkan. But of course, kita kena akur bahawa China is quite way up there, except for doubles. Their singles department, they can even at any time produce 2 teams. Indonesia pasukan yang sentiasa digeruni dalam badminton antarabangsa dalam apa keadaan sekalipun. Memang especially kalau main di Indonesia kan, kita tahu penonton-penonton Indonesia begitu fanatik dan kerana kita pun tahu badminton di Indonesia adalah sport nombor 1 kan.
Walaupun dikatakan tidak sehebat zaman Rudi Hartono, Lim Swee King, Ardi Wiranata, Reksi Manaki, Ricky Subaja, Indonesia masih bertaraf 4,5 bintang antara favorit ke perlawanan akhir. Setelah 2 kali terlepas ke tangan China, Indonesia kepingin sangat menjulang Piala Thomas di depan penyokong fanatik Jakarta. 12 kali muncul juara, Indonesia berkongsi jumlah dengan Malaysia, beraksi dalam 21 edisi pusingan akhir Piala Thomas. Adakah keramat di Istora Senayan? Atau mungkin Indonesia bakal menangis dalam Piala Thomas? Ikuti siri kedua Fokus Piala Thomas 2008, buletin utama malam esok. Ketibaan skuad negara di Jakarta semalam turut disambut meriah rakyat Malaysia di Indonesia. Nyata sokongan padu yang ditunjukkan bukti betapa rakyat Malaysia amat kepingin mahu menjulang kembali Piala Thomas. Laporannya bersama Didik Budiarto dari Jakarta. Lee Chong Wei dan wira-wira badminton negara itu tiba di Jakarta disambut laungan penuh semangat patriotik para pelajar dan rakyat Malaysia di sini. Mereka meyakini sekarang adalah masa yang tepat bagi pasukan badminton kebangsaan untuk membawa pulang semula Piala Thomas ke Malaysia. 16 tahun adalah masa penantian yang sangat lama bagi rakyat Malaysia merangkul semula piala berprestige itu. Thomas Cup akan kembali ke Malaysia pada tahun ini. Duta Besar Malaysia ke Indonesia, Datuk Zainal Abidin Muhammad Jen turut pula menyambut ketibaan pasukan Piala Thomas dan Uber di Jakarta. Malah beliau juga menyatakan bahwa rakyat, pelajar dan seluruh pegawai kedutaan sedia memberi sokongan manakala pasukan Malaysia bertanding di Istana Olahraga Senayan yang akan dimulakan Ahad di hadapan. Jadi kami rakyat Malaysia dan juga pelajar-pelajar yang berada di Indonesia, khususnya Jakarta, akan memberi penuh sokongan untuk menjayakan tim kami untuk membawa pulang Thomas Cup. Jurulatih Misbun Siddiq mengakui terkesan dengan sambutan meriah para penyokong pasukan Malaysia dan berharap itu akan membangkitkan semangat yang lebih kuat bagi para pemain untuk membawa pulang Piala Thomas. Misbun juga berkata, pasukan Piala Thomas Malaysia setakat ini adalah pasukan yang kuat dan diyakini mampu melaju hingga ke pusingan akhir. Didik Budiarto, TV3, Jakarta. Sukan Britain Utama akan menghantar 2 kru ke Indonesia bagi memastikan kelancaran serta liputan yang menyeluruh mengenai Piala Thomas. Mereka, Al-Syafun Nazib, wartawan, dan jurukamera Ahmad Khairi Osman dijadual ke Jakarta esok. Pastikan bersama Sukan Britain Utama sehingga 18 Mei ini. Mengenai hoki, acap kali lain yang dijanjikan, lain pula yang jadi. Cerita sama berulang lagi pada kejohanan hoki Piala Sultan Azlan Shah 2008. Ramai yang mula mencemekkan muka sebaik mengetahui keputusan perlawanan pertama Malaysia pada kejohanan itu. Tidak seperti yang diwar-warkan, kononnya Malaysia akan ke perlawanan akhir dan mampu bergelar juara. Baru pada perlawanan pertama, skuad hoki negara sudah tewas 3-2 kepada Pakistan. Kalau boleh dianggap kejutan ialah gol pertama Malaysia ini. Dijaringkan Kelvinder Singh hanya seminit selepas permainan bermula, kedudukan cuma bertahan sehingga minit ke-22. Gol daripada Muhammad Atiq membolehkan Pakistan menyamakan kedudukan. Seperti semasa gol pertama Malaysia, seminit berselang kali ini hasil sentuhan Muhammad Amin Rahim, skuad negara kembali di depan. Kelekaan di bahagian pertahanan menyebabkan Malaysia kecewa lagi. Pakistan bermula jaringan Shakil Abbasi dan Muhammad Saklin pantas menutup terus peluang Malaysia. Di Stadium Azlan Shah, Ipoh pasukan Pakistan yang berjaya mengumpul 3 mata menang 3-2. Squash terbuka British melangit pujian yang diluahkan terhadap jago muda negara Muhammad Nafi Izwan Adnan. Muhammad Nafi Izwan diyakini memiliki peluang cerah untuk meningkat di sebalik tewas pada perlawanan pusingan pertama terbuka British. Apatah lagi apabila yang memberikan reaksi ialah lawannya sendiri, David Palmer. Menurut Palmer, dia pasti Muhammad Nafi Izwan mampu mencipta kejayaan. Pusingan pertama squash terbuka British, Palmer juara dunia sebanyak 2 kali menundukkan Muhammad Nafi Izwan 11-3, 11-5, 11-6.
Lagi keputusan pusingan pertama yang membabitkan pemain Malaysia, Ong Beng Hee bangkit daripada tewas 2 game pertama untuk menepikan Farhan Mehboob dari Pakistan 6-11, 11-8, 11-9 dan 11-7. Laluan Muhammad Azrai Iskandar lebih mudah. Jago dari Sarawak itu menang straight set 11-4, 11-5, 11-5 berdepan seorang lagi sandaran Australia Wade Johnston. Dengan itu, sekian sukan. Teruskan dengan buletin utama bersama Izzuan dan Nur Azlina sebentar nanti. Salam hormat. Assalamualaikum. Bertemu kembali. Di Kepung, Kuala Lumpur, polis menembak mati seorang penyamun ketika menyamun 2 lelaki. Kejadian jam 2 pagi tadi bagaimanapun menyaksikan 3 lagi rakan penjenayah berjaya meloloskan diri bersama wang tunai dan telefon bimbit milik mangsa. Ketika kejadian, mangsa bersama rakannya didatangi 4 lelaki bersenjatakan parang. Rakan mangsa yang berjaya melepaskan diri segera menghubungi polis. Seorang daripada 4 suspek bagaimanapun cuba menyerang polis. Tembakan amaran yang dilepaskan tidak diendahkan dan memaksa polis melepaskan tembakan. Suspek mati di tempat kejadian. Menurut Ketua Polis Daerah Sentul, ACP Ahmad Sofian Mat Yassin, suspek berusia 23 tahun mempunyai 3 rekod jenayah lampau melibatkan dadah. Baru 2 bulan bertunang dan awal tahun depan merancang mendirikan rumah tangga. Namun ketentuan ilahi berbeza kerana Muhammad Izwandi Ismail, 26 tahun, menemui ajal akibat nahas jalan raya jam 8 pagi tadi. Kejadian berlaku di kilometer 139.6 Lebuh Raya Utara Selatan menuju ke utara ketika pekerja industri itu dalam perjalanan ke tempat kerja. Mangsa yang bermotosikal dikatakan merempuh belakang sebuah kereta dan gagal mengawal kenderaannya lalu terhumban ke bahu jalan. Sebelum mangsa sempat bangun, sebuah kenderaan lain melanggarnya. Muhammad Izwandi cedera parah di kepala, meninggal dunia di tempat kejadian. Mayat dihantar ke Hospital Seberang Jaya untuk bedah siasat. Pernahkah anda melihat kek atau coklat dihasilkan dengan aksesori seperti rantai atau berlian? Di Jepun, fashion gabungan aksesori dan manisan menjadi pilihan semasa. Dengan itu, salam hormat. Assalamualaikum.